I believe I can fly. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi pelajar semua, yang mana pada kali ini pembahasan kita iaitu tentang aras rendah dan aras sederhana di dalam subjek pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang mana pada sebelum ini kita telah membahas tentang aras tinggi, bagaimana bentuk soalannya dan bagaimana cara menjawabnya. Dan sekarang kita fokus kepada aras rendah dan aras sederhana. Jadi ketika kita melihat atau menjawab soalan pada kertas soalan PKS yang pada bahagian B, kita akan menemukan bentuk-bentuk soalan yang macam ni. Ada diawali dengan tuliskan, ada nyatakan, ada senaraikan. Dan ada lagi jelaskan, terangkan dan huraikan. Jadi yang mana aras rendah, yang mana aras sederhana? Kalau aras rendah lebih minta kepada pengertian. Contoh pengertian hadis, pengertian ulumul hadis, pengertian Al-Quran, pengertian ulumul Quran. Itu yang aras rendah. Dan ada juga nanti yang minta maksud. Maksud ini kalau diminta mesti secara penuh. Jangan separuh-separuh, mesti penuh. Dan untuk soalan yang diawali dengan tuliskan, nyatakan, senaraikan, itu juga boleh dikategorikan sebagai soalan aras rendah. Dan bagaimana cara menjawab dengan tuliskan, nyatakan, senaraikan ini? Iaitunya kita tidak perlu ada huraian. Maknanya kita hanya perlu isi sahaja. Okey, hanya perlu isi, tidak perlu huraian. Sedangkan untuk jelaskan, terangkan dan huraikan itu perlu ada kepada huraian. Nanti setelah kita buat isi, setelah itu mesti ada huraian. Dan di sini sebenarnya untuk jelaskan, terangkan dan huraikan ini, kalau kalimahnya sudah mufidah, sudah sempurna, sudah sampai kepada apa yang nak oleh soalan tersebut, sebenarnya sudah betul. Tapi kadang ketika Ustaz lihat kepada jawapan-jawapan kepada pelajar, kalimah mufidah ini mereka sudah menyangka sudah mufidah, tapi ketika ditanda belum mufidah lagi. Jadi untuk langkah selamat, untuk jelaskan, terangkan dan huraikan ini, buatlah huraian. Okey, kita buat isi, buat huraian. Okey, sekarang kita akan lihat rinciannya satu persatu. Kita awali dengan aras rendah. Tuliskan, nyatakan, senaraikan, yang mana tadi tidak perlu huraian. Contoh untuk soalan tuliskan. Tuliskan dua asas penting bagi mewujudkan perpaduan. Di sini dua markah. Maka cara menjawabnya tidak perlu ada huraian. Soalannya minta dua, maka hanya perlu dua isi. Okey, tidak perlu buat huraian. Kalaupun nanti ada soalan itu tuliskan asas penting bagi mewujudkan perpaduan, tidak minta bilangan, dua ni tak ada. Okey, tuliskan asas penting bagi mewujudkan perpaduan, markah dua, maka jawapan tetap satu. Kenapa tak perlu huraian? Sebab soalannya diawali dengan tuliskan. Jadi di sini ada atau tidak bilangan ini, maka tetap hanya isi, tidak perlu huraian. Tuliskan dua asas penting bagi mewujudkan perpaduan, bermakna perlu dua isi. Sedangkan kalau tuliskan, dua ni kita buang. Tuliskan asas penting bagi mewujudkan perpaduan, bermakna kita buat isinya satu. Sebab tak minta bilangan, kita buat isinya satu dan tidak perlu huraian. Okey, macam tu ya. Tidak perlu huraian sebab diawali dengan tuliskan. Setelah itu masih tuliskan, nyatakan, senaraikan, tidak perlu huraian. Contoh soalan macam ni. Nyatakan pengertian ayat makkiyah dari segi kumpulan sasaran. Ini pun tidak perlu huraian sebab di sini diawali dengan nyatakan, apalagi di sini ada minta pengertian. Tidak perlu huraian, hanya isi sahaja. Dan contoh soal lainnya macam ni. Nyatakan satu inti sari daripada hadis di atas. Okey, ada soalan bentuk macam ni. Nyatakan satu inti sari. Di sini minta bilangan satu.
Sedangkan markah 2, macam mana? Apakah perlu huraian? Tidak perlu. Kita hanya perlu buat satu isi sahaja. Okey, ingat hanya perlu satu isi sahaja, tidak perlu huraian. Kenapa tidak perlu huraian? Sebab soalannya diawali dengan menyatakan. Kita teruskan untuk masih tuliskan, nyatakan, senaraikan, yang mana ini tidak perlu huraian. Contoh soalan macam ni. Senaraikan 4 keistimewaan Islam sebagai ad-din yang sempurna di sisi Allah. Senaraikan. Soalan minta 4, markah 4. Maka kita di sini perlu hanya buat 4 isi. Tidak perlu huraian. Okey? Kita hanya perlu buat 4 isi dan tidak perlu ada huraian. Kenapa tidak perlu huraian? Sebab diawali dengan senaraikan. Okey. Habis sudah untuk tuliskan, nyatakan, senaraikan. Sekarang kita masuk kepada jelaskan, terangkan, huraikan. Yang mana ini adalah perlu kepada huraian. Ini contoh soalannya. Jelaskan satu intisari daripada ayat di atas. Okey, 2 markah. Disebabkan diawali dengan jelaskan, maka perlu ada huraian. Dan soalannya minta satu je. Markah 2. Maka perlu dijawab dengan satu isi, satu huraian. Okey, satu isi, satu huraian. Sebab soalan minta satu, markah 2. Satu isi, satu huraian. Dan contoh yang kedua macam ni. Jelaskan 2 kepentingan berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. 4 markah. Jadi, di sini pun perlu ada huraian sebab diawali dengan jelaskan. Maka disebabkan soalannya minta 2, markahnya 4, maka kita jawab 2 isi, 2 huraian. Okey, beza ya. Ini kita mesti bezakan. Yang di sini minta 1, markah 2, maka jawabnya 1 isi, 1 huraian. Di sini soalan minta 2, markah 4, maka perlu jawab 2 isi, 2 huraian. Contoh menjawabnya macam ni. Ini Ustaz contohkan dengan Rumi. Ini contoh untuk soalan yang minta 2. Pada isi kita letakkan dash supaya kemas. Okey, pada atas ini kita letakkan isi dan pada bawah ini kita letakkan huraian. Pada huraian ingat kita awali dengan kabus kerana agar bagi untuk supaya. Okey. Di sini huraiannya kita letak di bawah. Okey, supaya nampak kemas dan memudahkan pemeriksa untuk menanda. Ini isi, ini huraian. Ini isi yang kedua. Ini isi yang kedua, kita buat dash lagi. Dan di bawahnya kita letak huraian. Ini supaya lebih kemas ya. Pada isi kita letak dash dan huraian kita letak bawah. Macam tu untuk cara menjawab. Okey. Ini untuk contoh soalan jelaskan. Kita masuk kepada yang berikutnya, terangkan. Terangkan pun perlu ada huraian. Ini contoh soalannya. Terangkan satu kepentingan mempelajari ulumul Quran. Ini pun perlu ada huraian. Dan di sini soalannya minta 1, markah 2. Maka cara menjawab 1 isi, 1 huraian. Okey, 1 isi, 1 huraian. Sedangkan ini contoh yang kedua. Islam memberikan kedudukan yang istimewa kepada ulama dan amat mengambil berat hal ehwal kebijakan mereka. Terangkan 2 kedudukan ulama dalam masyarakat. 4 markah. Ini pun perlu huraian sebab diawali dengan terangkan. Dan di sini soalannya minta 2, markah 4. Maka cara menjawabnya perlu ada 2 isi, 2 huraian. Sebab apa? Sebab soalan minta 2. Okey, cara jawabnya 2 isi, 2 huraian. Kalau ini soalan minta 1, markahnya 2, maka 1 isi, 1 huraian. Sama dengan tadi contoh menjawabnya. Ini kita letak isi di atas diawali dengan dash, di bawahnya huraian. Setelah itu di sini isi lagi, ada dash dan di bawahnya huraian supaya nampak lebih kemas dan memudahkan pemeriksa untuk menanda. Selanjutnya ini untuk huraikan. Yang mana huraikan ini pun perlu ada huraian. Ini contoh soalannya. Huraikan 2 kepentingan kejadian alam semesta yang serba indah ini kepada manusia. 4 markah.
Disebabkan diawali dengan huraikan, maka perlu ada huraian. Dan di sini soalan minta 2, markah 4, maka macam tadi perlu ada 2 isi 2 huraian. Okey? Perlu ada 2 isi 2 huraian. Contoh menjawab macam tadi, pada isi kita letak dash dan huraian kita letak bawah. Huraian diawali dengan kabus dan bawahnya lagi kita letak isi dan ada dash dan di bawahnya ada huraian. Okey, supaya nampak lebih kemas. Jadi, kesimpulannya adalah kalau soalan itu diawali dengan tuliskan, nyatakan, senaraikan, tidak perlu ada huraian. Sedangkan kalau soalan itu diawali dengan jelaskan, terangkan, huraikan, perlu ada huraian. Jadi itulah pelajar semua. Semoga boleh dipahami. Kalau ada pertanyaan, boleh komen di bawah dan silakan share kepada yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.